Salam sejahtera. Hari ini kita akan belajar sektor perlombongan bersama saya, Cikgu Ovelyn Matanluk dari SMK Sikuati Kuda. Terdapat 7 topik pembelajaran kita pada hari ini, yaitu yang pertama adalah taburan dan jenis perlombongan di Malaysia. Kedua, ciri-ciri sektor perlombongan di Malaysia. Ketiga, faktor perlombongan di Malaysia. Keempat, kepentingan sektor perlombongan di Malaysia. Kelima, kesan aktiviti perlombongan. Keenam, langkah mengatasi kesan aktiviti perlombongan. Dan terakhir ialah sumber tenaga gantian. Topik pelajaran kita yang pertama ialah jenis dan taburan mineral. Seperti yang kita lihat di dalam peta, taburan sumber mineral di Malaysia adalah mengikut jenis sumber mineral. Perhatikan petunjuk. Terdapat beberapa jenis mineral utama di Malaysia ialah seperti biji timah, boksit, emas, arang batu, gas asli, petroleum, kuprum, kaolin, dan batu kapur. Bagaimanapun, untuk topik pelajaran kita pada hari ini, saya hanya akan membincangkan 4 jenis mineral utama, yaitu yang pertama ialah mineral petroleum. Petroleum dilombong di luar pantai Terengganu dan ditapis di Kerteh, Terengganu, Port Dickson Negeri Sembilan, dan Tangga Batu, Melaka. Selain itu, petroleum juga dilombong di luar pantai Sabah dan Sarawak dan ditapis di Lutong, Sarawak. Sumber mineral kedua, yaitu gas asli, dilombong di luar pantai Sabah, Sarawak, dan Terengganu dan diproses di Kerteh, Terengganu. Sumber mineral yang ketiga ialah biji timah. Kawasan perlombongan utama ialah di Lembah Kinta, Perak. Dan jenis mineral yang terakhir ialah emas dan dilombong paling banyak di kawasan Bau, Sarawak. Kita sudah belajar taburan dan jenis-jenis mineral utama di Malaysia. Seterusnya kita akan belajar ciri sektor perlombongan. Ciri sektor perlombongan merujuk kepada 6 ciri ekonomi utama, yaitu yang pertama ialah taburan. Petroleum dan gas asli contohnya dilombong di luar pantai Terengganu seperti Duyung dan Bekuk, luar pantai Sarawak, Baram dan Temana, dan luar pantai Sabah di Erbs West dan Semaran. Ciri sektor perlombongan yang kedua ialah skala pengeluaran. Untuk ciri ekonomi ini, saya akan fokus kepada petroleum dan gas asli. Ciri sektor perlombongan yang kedua ialah skala pengeluaran. Petroleum dan gas asli dikeluarkan secara besar-besaran. Contohnya, setiap hari petroleum yang dikeluarkan adalah sebanyak 650,000 tong. Ciri sektor perlombongan yang ketiga ialah orientasi pengeluaran. Contoh huraian, petroleum dilombong untuk tujuan ekspor ke China, Jepun, dan Singapura, dan untuk kegunaan domestik. Seterusnya kita akan belajar ciri sektor perlombongan yang keempat, yaitu modal. Contoh huraian,
Modal diperolehi daripada pelabur tempatan dan luar seperti Shell, Exxon dan Petronas. Ciri yang kelima ialah tenaga buruh. Tenaga buruh adalah separa mahir dan bahir seperti jurutera, geologis, pakar penyelidik dan juruteknik. Dan ciri yang terakhir ialah teknologi. Teknologi moden seperti pelantar, gerudi, paip dasar laut, dan kapal tangki digunakan dalam sektor perlombongan petroleum dan gas asli. Kita sudah belajar 6 ciri sektor perlombongan dengan merujuk kepada sektor perlombongan petroleum dan gas asli. Dan saya ulang sekali lagi, 6 ciri tersebut ialah: yang pertama, taburan. Kedua, skala pengeluaran. Ketiga, orientasi pengeluaran. Keempat, modal. Kelima, tenaga buruh. Dan ciri yang terakhir ialah teknologi. Seterusnya, kita akan belajar faktor perlombongan di Malaysia. Terdapat 7 faktor perlombongan di Malaysia. Faktor-faktor tersebut ialah: yang pertama ialah modal, kedua keupayaan teknologi, ketiga kemudahan asas, keempat dasar kerajaan, kelima tenaga buruh dan kepakaran, keenam permintaan dan pasaran, dan faktor yang terakhir ialah stok dan simpanan. Mari kita lihat contoh soalan berkaitan dengan faktor. Contoh soalan ialah: mengapakah sektor perlombongan petroleum berpotensi dimajukan di Malaysia? 12 markah. Jadi kehendak soalan ialah faktor-faktor perlombongan petroleum di Malaysia. Jadi pelajar kena faham, jika soalan berkaitan dengan mengapa sektor perlombongan petroleum atau gas asli, atau emas, atau sumber mineral yang lain, jadi jawapan adalah merujuk kepada faktor-faktor perlombongan di Malaysia. Jadi untuk soalan ini terdapat 12 markah, jadi pelajar sekurang-kurangnya perlu menyatakan 6 fakta yang terbaik. Mari kita lihat contoh jawaban. Contoh jawapan yang pertama ialah stok dan simpanan. Huraian, stok dan simpanan petroleum di Malaysia adalah banyak dan petroleum juga mempunyai kualiti yang tinggi kerana mengandungi sulfur yang rendah. Contoh jawapan yang kedua iaitu keupayaan teknologi. Contoh huraian, Malaysia mempunyai teknologi moden untuk meneroka petroleum seperti teknologi seismik dan satelit. Malaysia mempunyai teknologi peralatan dan teknologi cari gali dan mengangkut hasil petroleum seperti paip dasar laut. Jadi, ada 2 contoh huraian yang saya sertakan dalam jawapan kedua. Pelajar boleh gunakan mana-mana contoh huraian ataupun boleh gunakan kedua-duanya sekali. Oke, contoh jawapan ketiga ialah modal. Contoh huraiannya, Malaysia mempunyai pelabur tempatan dan asing seperti Shell, Exxon dan Petronas yang memberikan modal untuk membayar kos operasi, buruh dan teknologi. Contoh jawapan yang keempat ialah tenaga buruh. Contoh huraian, Malaysia mempunyai tenaga buruh separa mahir dan mahir dari dalam negara dan luar negara. Contohnya, Malaysia mempunyai jurutera, ahli kaji bumi dan juruteknik. Selain daripada itu, Malaysia juga mempunyai tenaga pakar daripada negara lain seperti dari negara Jerman. Jawapan yang kelima adalah permintaan dan pasaran. Contoh huraian,
Hasil industri petrokimia dan minyak pelincir mempunyai harga yang stabil di pasaran dunia. Permintaan yang tinggi dari negara-negara luar seperti Jepun menggalakkan penerokaan petroleum. Seterusnya, contoh jawapan yang keenam ialah dasar kerajaan. Contoh huraian pula ialah dasar kerajaan turut menggalakkan lagi perlombongan petroleum di Malaysia melalui pemberian tarif perintis dan free trade zone. Selain itu, kerajaan memudahkan kelulusan permit dan insentif pelaburan. Itu sahaja contoh untuk soalan tadi. Seterusnya kita akan belajar kepentingan sektor perlombongan. Kepentingan sektor perlombongan kepada negara ada 7 kepentingan, yaitu yang pertama ialah sumber pendapatan negara, kedua sumber tenaga, ketiga peluang pekerjaan, keempat sebagai bahan mentah industri pemprosesan, kelima pembangunan setempat, keenam pembangunan kemudahan infrastruktur, dan yang terakhir ialah pemindahan teknologi dan kepakaran. Seterusnya, mari kita lihat contoh soalan berkaitan kepentingan perlombongan. Contoh soalan ialah bincangkan kepentingan perlombongan petroleum dan gas asli kepada sosioekonomi penduduk. Kalau tadi kita belajar ialah kepentingan perlombongan terhadap negara. Sekarang, fokus soalan ialah kepada sosioekonomi penduduk. Jadi, jawapan adalah agak berbeza sedikit daripada kepentingan kepada negara. Mari kita tengok contoh jawapan. Contoh jawapan untuk soalan ini yang pertama ialah mewujudkan peluang pekerjaan. Contoh huraian, perlombongan petroleum dan gas asli memberikan peluang pekerjaan kepada penduduk setempat seperti jurutera, pakar kaji bumi dan teknikal. Kepentingan kedua ialah memajukan kawasan. Contoh huraian, perlombongan petroleum dan gas asli memajukan kawasan yang kaya dengan sumber seperti Miri, Sarawak. Kepentingan yang ketiga terhadap sosioekonomi penduduk ialah memajukan industri berkaitan atau industri hiliran. Contoh huraian, perlombongan petroleum dan gas asli memajukan industri hiliran, iaitu industri yang berasaskan petroleum dan gas asli seperti industri petrokimia. Contoh jawapan seterusnya ialah memajukan infrastruktur. Contoh huraian, perlombongan petroleum dan gas asli menyebabkan kemudahan infrastruktur seperti jalan raya, pelabuhan bertambah baik untuk memudahkan penghantaran minyak mentah. Seterusnya, kepentingan perlombongan terhadap sosioekonomi penduduk ialah mewujudkan kesan pengganda. Kewujudan kawasan kilang pemprosesan petroleum seperti di Lutong, Sarawak menyebabkan wujud rangkaian restoran yang menyediakan makanan kepada pekerja kilang. Kepentingan seterusnya yang keenam ialah meningkatkan taraf hidup penduduk. Perlombongan petroleum dan gas asli meningkatkan taraf hidup penduduk kerana pendapatan penduduk meningkat. Contoh jawapan yang ketujuh ialah pertambahan penduduk. Perlombongan petroleum dan gas asli akan menyebabkan pertambahan penduduk kerana berlaku migrasi masuk penduduk. Migrasi masuk penduduk ke kawasan perlombongan berlaku kerana terdapat peluang pekerjaan yang banyak dan upah yang tinggi.
Dan contoh jawapan yang ke-8 ialah meningkatkan kemudahan sosial. Contoh huraian, perlombongan petroleum dan gas asli juga meningkatkan kemudahan sosial seperti pembinaan hospital, balai polis, dan sekolah. Oleh sebab soalan tadi dia mempunyai 13 markah, jadi pelajar perlulah memberikan kesimpulan untuk soalan ini. Kesimpulan yang baik mestilah ada penegasan dan ada idea baharu. Di sini saya sertakan contoh kesimpulan yang baik. Contoh kesimpulan yang baik ialah seperti berikut. Kesimpulannya, perlombongan petroleum dan gas asli memberikan pelbagai faedah kepada penduduk Malaysia. Ini tulisan yang berwarna merah ini sebenarnya adalah kesimpulan secara keseluruhan. Jika pelajar hanya menulis kesimpulan seperti ini, pelajar tidak akan dapat markah. Untuk mendapatkan satu markah bagi kesimpulan, pelajar mestilah menyertakan idea baru. Contohnya, saya sambung kesimpulan tadi. Oleh itu, kita haruslah memastikan sumber petroleum dan gas asli di Malaysia digunakan secara berhemah untuk memastikan sumber ini boleh digunakan oleh generasi masa akan datang. Jadi, bila kesimpulan penegasan dan idea baru itu digabungkan, dia akan memberikan satu kesimpulan yang baik dan boleh diberikan markah. Seterusnya, kita akan belajar topik yang ke-5, yaitu kesan sektor perlombongan. Kesan sektor perlombongan ialah terhadap alam sekitar fizikal dan alam sekitar manusia. Dan bahagian ini saya hanya membincangkan kesan terhadap alam sekitar fizikal. Kesan terhadap alam sekitar fizikal akan merujuk kepada geomorfologi, atmosfera, hidrologi, dan ekologi. Dan di sini saya sertakan beberapa kesan perlombongan terhadap alam sekitar fizikal, yaitu yang pertama dari aspek geomorfologi, kesannya akan menyebabkan hakisan, lulu hawa, gerakan jisim, perubahan pandang darat, fizikal atau landscape. Manakala kesan perlombongan terhadap atmosfera pula ialah meningkatkan suhu dan mencemarkan udara. Seterusnya, kesan terhadap hidrologi ialah pencemaran air tani, larian air permukaan meningkat, ataupun banjir. Untuk kesan perlombongan terhadap ekologi, pelajar boleh pilih mana-mana daripada ini, sama ada kemusnahan flora dan fauna, gangguan rantaian makanan, dan kehilangan habitat. Bagaimanapun, suka saya ingatkan kepada pelajar untuk fakta pencemaran. Jika pelajar sudah ambil pencemaran udara, pencemaran air tani tidak lagi boleh dijadikan sebagai fakta baru. Sebab pencemaran udara dan pencemaran air tani ini berada dalam kumpulan yang sama. Mari kita lihat contoh soalan. Contoh soalan ialah, bagaimanakah aktiviti perlombongan memberikan kesan negatif terhadap alam sekitar fizikal. Jadi ada beberapa keywords yang perlu pelajar ketahui dalam soalan ini, yaitu yang pertama ialah bagaimana. Saya tulis dengan warna merah. Untuk soalan bagaimanakah, biasanya soalan ini adalah soalan proses. Bererti setiap satu isi membawa
3 marka. 3 marka tersebut itu adalah 1 marka fakta, 1 marka proses, dan 1 marka lagi adalah kesan. Dan kalau kita lihat soalan, bagaimanakah aktiviti perlombongan? Berarti faktanya ialah aktiviti perlombongan. Aktiviti perlombongan akan menjadi fakta. Jadi apa aktiviti perlombongan yang memberi kesan negatif kepada alam sekitar fizikal? Fakta yang pertama ialah aktiviti mengorek, aktiviti mendulang, aktiviti meletupkan, dan aktiviti menyediakan tapak perlombongan. Jadi ini akan jadi fakta. Pelajar kena ingat, untuk soalan-soalan yang mempunyai 2 kehendak jawapan, pelajar kena alert dengan kehendak soalan. Okey, jadi kalau kita tengok apa kehendak soalan yang kedua. Kehendak soalan yang kedua ialah kesan negatif terhadap alam sekitar fizikal. Jadi kita sudah bincang tadi kesan terhadap alam sekitar fizikal boleh daripada geomorfologi, boleh daripada atmosfera, boleh daripada hidrologi ataupun ekologi. Boleh pilih mana-mana daripada aspek tersebut yang dipengaruhi oleh aktiviti perlombongan. Bererti di sini, oleh sebab soalan ini 12 marka, bererti pelajar kena berikan sekurang-kurangnya 4 isi atau 4 fakta. Mari kita lihat contoh jawapan. Contoh jawapan yang pertama ialah aktiviti mengorek tanah. Fakta. Okey, jadi prosesnya ialah aktiviti mengorek tanah dilakukan untuk mengeluarkan biji timah dalam perut bumi. Aktiviti mengorek tanah menyebabkan batuan di dalam tanah terdedah kepada sinaran matahari. Kesannya, luluh hawa fizikal lebih giat berlaku. Okey, kalau kita tengok tadi, balik soalan, jawapan ini sudah memberikan 3 marka, iaitu yang pertama ialah apa aktiviti perlombongan? Aktivitinya ialah aktiviti mengorek tanah. Bagaimana mengorek tanah memberikan kesan kepada alam sekitar fizikal? Alam sekitar fizikal yang terkesan ialah luluh hawa fizikal. Jadi, untuk proses itu kena jelaskan bagaimana aktiviti mengorek itu menyebabkan berlakunya luluh hawa fizikal. Okey, saya harap pelajar boleh jelas dengan contoh jawapan ini. Mari kita lihat contoh jawapan yang kedua, iaitu aktiviti mendulang sebagai fakta. Prosesnya pula ialah aktiviti mendulang dilakukan dalam perlombongan emas bagi memisahkan emas dengan tanah dan batu. Semasa mendulang, merkuri digunakan bagi memudahkan emas terpisah dari tanah dan batu. Kesannya, merkuri yang digunakan dalam perlombongan emas akan meresap masuk ke dalam tanah dan mencemarkan air bawah tanah. Contoh jawapan yang ketiga ialah aktiviti meletupkan. Oleh sebab soalan ini adalah soalan umum, iaitu aktiviti perlombongan, tidak dinyatakan sama ada itu petroleum, gas asli, kuari. Jadi pelajar boleh berikan contoh sesuai dengan kehendak soalan lah. Contohnya di sini, saya gunakan lombong kuari. Contoh prosesnya ialah aktiviti meletupkan batuan di lombong kuari menyebabkan struktur tanah menjadi longgar. Kesannya berlaku kejadian tanah runtuh secara besar-besaran di kawasan lombong kuari. Contoh jawapan yang keempat ialah aktiviti menyediakan tapak perlombongan. Jadi, macam mana aktiviti menyediakan tapak perlombongan memberikan kesan kepada alam sekitar fizikal? Itu adalah prosesnya. Jadi, prosesnya sebelum aktiviti perlombongan arang batu dilakukan,
aktiviti penyahutanan perlu dilakukan untuk memudahkan proses cari gali. Kesannya, hidupan liar di kawasan Lombong akan kehilangan tempat tinggal. Jadi, kita sudah bincangkan kesan aktiviti perlombongan terhadap alam sekitar fizikal secara jelas. Saya harap pelajar-pelajar boleh faham dan menguasai teknik menjawab untuk soalan bagaimana. Seterusnya, kita akan belajar bahagian ke-6, iaitu langkah mengatasi kesan aktiviti perlombongan. Okey, untuk langkah mengatasi ini ada dua bahagian, iaitu langkah perundangan dan langkah bukan perundangan. Jadi, langkah perundangannya ada 3, boleh pilih mana-mana. Yang pertama ialah akta dan undang-undang. Huraian biasanya berkaitan dengan nama akta. Contohnya Akta Alam Sekeliling 1974. Ataupun untuk fakta kedua ialah pemantauan. Jadi pelajar bolehlah pilih mana-mana agensi yang berkaitan dengan pemantauan. Contohnya Jabatan Alam Sekitar. Fakta yang ketiga ialah penguatkuasaan. Fakta yang ketiga ialah penguatkuasaan. Denda tidak lebih daripada 500,000 atau penjara tidak lebih daripada 2 tahun. Okey, seterusnya langkah bukan perundangan. Di bawah langkah bukan perundangan termasuklah kempen, pendidikan, penggunaan sumber gantian atau mesra alam, dan menembus guna kawasan Lombong. Okey, kita sudah pergi ke topik yang terakhir, yang ke-7, iaitu sumber tenaga gantian. Okey, jadi sumber tenaga gantian secara umumnya kita ada 4, minta maaf. Yang pertama ialah tenaga hidroelektrik. Tenaga hidroelektrik ini dijana menggunakan turbin di empangan. Seterusnya kita ada tenaga surya, dijana menggunakan panel surya. Seterusnya kita ada tenaga biojisim, dijana daripada najis, sisa-sisa tumbuhan, sisa-sisa domestik, sisa-sisa pertanian. Dan yang keempat ialah tenaga ombak, yang dijana melalui proses damparan dan lurutan ombak. Sebenarnya kita ada beberapa lagi sumber tenaga gantian, tetapi ini adalah 4 tenaga gantian yang popular digunakan di Malaysia. Itu sahaja pembelajaran kita pada hari ini. Sekian dan terima kasih.